Aku teringin lah nak makan durian. Kalau rasa sikit je, boleh ke Hari ni aku nak makan sushi. Tapi boleh ke makan ni? Itu antara soalan-soalan yang ibu mengandung selalu terfikir-fikir tentang boleh ke makan itu ataupun ini. Jadi Mami Fah hari ni nak kongsikan 5 makanan yang dilarang dimakan oleh ibu hamil. Kalau korang nak tahu, sebelum tu pastikan korang tekan like dan subscribe dulu. Kerana subscribe itu percuma guys. Macam yang Mami Fah sebut di awal tadi, bila kita mengandung, banyak sangat persoalan kat diri kita ni tentang apa perkara yang boleh buat, apa perkara yang baik dan juga termasuklah tentang makanan yang kata tak elok dimakan oleh ibu hamil ni. Sebab bila kita mengandung ni, kita dalam mood berjaga-jaga, kita tak mahulah membahayakan diri kita dan juga kandungan kita kan. Nak tahu tak makanan apa yang ibu hamil dilarang untuk makan? Jom Mami Fah kongsikan. Nombor 1, organ dalaman haiwan. Negara kita ni kaya dengan macam-macam menu kan, termasuklah orang kata makanan daripada organ-organ dalaman macam sambal paru lah dan macam-macam makanan lain lah. Tahukah anda sebenarnya organ dalaman ni yang bahaya untuk ibu hamil dan juga janin mereka tau. Sebabnya organ dalaman seperti kata jantung, usus ataupun paru ataupun hati ke pedal ke, sama ada daging ataupun ayam, ianya mengandungi kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Kenapa bahayanya? Bahayanya kandungan vitamin A ni dianya boleh menyebabkan kecacatan kepada kita punya anak tau. Selain itu, vitamin A yang tinggi ni boleh menyebabkan sistem saraf kita ni kata terganggu dan juga boleh menyebabkan perkembangan bayi ni juga terencat. Takut kan dengar? Okey, ibu hamil ni korang hanya boleh ambil vitamin A paling kata digalakkan adalah sebanyak 770 mg. Manakala paling hard maksimum ni adalah sebanyak 3 gram. So tak boleh banyak, nanti berbahaya untuk korang. Nombor 2, telur separuh masak. Kita suka sangat makan telur rebus separuh masak yang kicap, ataupun kita makan kata telur mata kerbau yang kuning dia tu masih lagi cair. Cair lagi lah. Tapi untuk ibu hamil, makanan ni kenalah. Sebabnya telur separuh masak ni ataupun telur tak masak sepenuhnya ni ada kata bakteria yang dikenali sebagai bakteria Salmonella. Bakteria Salmonella ni boleh menyebabkan seseorang tu mengalami cerit-berit, muntah-muntah. Malah untuk ibu hamil ni, ianya boleh menebusi kita punya plasenta hingga menyebabkan infeksi pada janin dan juga kita punya air ketumban tau. Perkara ni lah yang boleh juga menyebabkan berlakunya keguguran. Jadi korang elakkan daripada makan telur yang tak masak. Yang ketiga, sushi. Sebenarnya sushi ni tak adalah haram langsung dimakan oleh ibu hamil. Cuma korang tengoklah bahan apa yang digunakan untuk buat sushi ni. Selalunya orang gunakan ikan mentah kan. Ikan mentah ni lah yang menjadikan punca sushi ni tadi dilarang untuk makan. Sebabnya ikan mentah ni mempunyai paras bakteria dan juga parasit yang tinggi, iaitu cacing pita. So bila kita makan, cacing pita tu masuk dalam perut kita kan. So ianya boleh menyebabkan bayi kita ni tadi kurang nutrisi. Selain itu juga, ibu hamil juga berpotensi untuk kena anemia yang seterusnya boleh menyebabkan berlakunya keguguran. Tapi kalau macam korang yang memang kata teringin sangat nak makan sushi yang ada ikan mentah macam salmon ni, menurut Dr. Zubaidi boleh je nak makan. Tapi dengan syarat ikan mentah ni tadi telah disejuk bekukan dan disimpan dalam peti ais lebih daripada 24 jam. Sebabnya bila dah 24 jam, cacing pita ni tadi telah pun dibunuh. Tapi masih juga Dr. Zubaidi recommend korang makanlah makanan yang sempurna dimasak. Nombor 4, susu mentah. Ibu hamil ni memang wajib kan ambil susu untuk kalsium diri dan juga untuk perkembangan tulang janin kita kan. Dan orang dulu-dulu selalu sangat makan susu mentah. Susu mentah ni apa Mami Fah? Kalau korang nak tahu, susu mentah ni susu yang kata tidak dipasteurisasi kan, ataupun susu yang tidak dipanaskan. Ini sebabnya bakteria dalam susu khususnya boleh menyebabkan orang kata berlakunya racunan makanan dan juga boleh menyebabkan ibu ni tadi berlaku keguguran. Nampak simple tapi berbahaya kan? Nombor 5, steak yang tak dimasak dengan sempurna.
Steak ni kalau kita pergi kedai, kita boleh minta nak medium rare ke, medium well ke, medium well done ke kan. Tapi dalam kulineri orang kata steak yang paling sedap adalah steak yang medium rare ataupun setengah masak, yang masih nampak lagi orang kata dia punya kemerah-merahan tu. Tapi untuk ibu hamil, pastikan korang tak ambil steak jenis ini, okey? Sebab dalam daging yang tak masak tadi adanya satu bakteria yang dikenali sebagai Toxoplasma. Toxoplasma ni dikatakan boleh menimbulkan gejala orang kata yang flu, seolah-olah macam orang kena demam, orang kena kepala ataupun kelelahan, rasa macam penat sangat kan. Tapi kalau ianya berbahaya kalau korang masih lagi orang kata di awal kehamilan, sebab ianya boleh menyebabkan keguguran. Malah Toxoplasma ni tadi boleh infeksi kepada kita punya orang kata janin dan juga plasenta tau. So bila lahir je bayi ni tadi memang nampak orang kata okey, macam sihat je kan. Tapi bila dia dah besar, kita akan nampak yang bayi ni tadi mempunyai masalah. Contohnya macam masalah pendengaran, masalah otak dan juga masalah penglihatan. Scary kan? Kita tak naklah anak kita sampai ada masalah-masalah macam tu. Jadi pastikan kalau korang nak sangat makan steak, pastikan masak sepenuhnya, okey? Mungkin ada yang tanya, nenas dengan durian tak sebut pun Mami Fah, padahal ini makanan yang paling famous orang kata tak boleh dimakan oleh ibu hamil. Nenas dengan durian ni doktor sebenarnya kata boleh je makan, tapi tak boleh berlebihan. Sebabnya kalau korang makan nenas yang berlebihan, ianya boleh menyebabkan orang kata reflux acid dalam perut kita dan juga tak selesa dalam perut kita lah. Kalau untuk durian pula, durian ni kalau korang nak tahu, ianya mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi dan juga tinggi kolesterolnya. So ianya bahaya untuk kesihatan. Itulah dia tadi 5 makanan yang dilarang dimakan oleh ibu hamil. Kalau anda suka posting kali ini, pastikan korang tekan butang like dan jangan juga lupa subscribe. Kerana subscribe itu percuma. See you again.